Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan nombor 6 di muka surat 233 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Okey, soalan nombor 6 ni melibatkan tajuk perimeter, luas dan isi padu bentuk. Untuk selesaikan soalan A dan B ni, kamu kena tahu beberapa perkara asas dalam tajuk perimeter, luas dan isi padu bentuk. Okey, yang pertama, perimeter. Kalau perimeter, kamu ingat satu perkataan je, iaitu perimeter adalah pagar. Biasanya pagar ada di mana? Di sekeliling rumah kan? Untuk cari perimeter, kamu kena cari jumlah panjang di sekeliling bentuk. Untuk cari jumlah, untuk jumlahkan, kita kena buat operasi tambah. Untuk cari perimeter, kamu kena buat operasi tambah. Jawapan terakhir dalam unit sentimeter ataupun meter. Kalau soalan dalam milimeter, kamu bagi jawapan dalam milimeter. Sentimeter ataupun meter ataupun milimeter. Okey. Seterusnya, luas. Luas segi empat sama. Untuk segi empat sama, semua sisi sama panjang. Okey, semua sisi sama panjang. Untuk cari luas bagi segi empat sama, kamu kena ambil panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Ataupun P darab L. Yang ini darab dengan yang ini ataupun yang ini darab dengan yang ini. Jawapan terakhir dalam unit sentimeter persegi atau meter persegi ataupun milimeter persegi. Okey, seterusnya segi empat tepat. Yang ini pun sama. Panjang darab lebar. Yang ini darab dengan yang ini ataupun yang ini darab dengan yang ini. Panjang darab lebar. P darab L. Jawapan terakhir dalam unit sentimeter persegi atau meter persegi. Kalau soalan dalam milimeter, jawapan dalam milimeter persegi. Okey, seterusnya segitiga. Untuk segitiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, yang ini pun sama. Jawapan terakhir dalam unit sentimeter persegi, meter persegi ataupun milimeter persegi. Okey, seterusnya isi padu. Isi padu bentuk lah. Panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, untuk cari isi padu, panjang darab lebar darab tinggi, iaitu P darab L darab T. Jawapan terakhir dalam unit sentimeter padu ataupun meter padu ataupun milimeter padu. Okey, ingat, untuk luas mesti kena tulis persegi. Nombor 2 ni kita sebut persegi. Untuk isi padu, kena tulis nombor 3. Okey, nombor 3 ni kita sebut padu. Jadi, untuk selesaikan soalan-soalan ni, kamu kena tahu perkara asas ni. Sekarang kita pergi kepada soalan A. Ayah memotong bahagian tengah
berbentuk kubus daripada sebuah bongkah berbentuk cuboid seperti gambar rajah? Soalan nombor 1. Berapakah isi padu kubus itu? Okey, kita baca balik soalan. Ayah memotong bahagian tengah berbentuk kubus daripada sebuah bongkah berbentuk cuboid seperti gambar rajah. Berapakah isi padu kubus itu? Okey, yang ini adalah cuboid. Daripada cuboid ini, ayah telah memotong bahagian tengah berbentuk kubus. Daripada cuboid ini, bahagian tengah telah dipotong. Bahagian tengah adalah kubus. Yang ini adalah cuboid. Sekarang, untuk soalan nombor 1, kamu kena cari isi padu kubus itu, iaitu isi padu kubus yang telah dipotong. Okey, yang ini cuboid kan? Cuboid ini asal daripada bentuk segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Okey, cuboid asal daripada segi empat tepat. Okey, ini adalah cuboid. Daripada cuboid ini, bahagian tengah telah dipotong. Bahagian tengah yang telah dipotong adalah kubus. Okey, kubus asal daripada bentuk segi empat sama. Okey, yang ini segi empat sama. Kubus asal daripada bentuk segi empat sama. Okey, yang ini telah dipotong keluar daripada yang ini. Okey, sekarang kamu kena cari isi padu untuk yang ini. Okey, untuk yang ini, kamu kena tengok acuan ini. Acuan ini dari sini ke sini 6 cm. Dari sini ke sini 6 cm. Kubus asal daripada bentuk segi empat sama. Jadi, semua sisi sama panjang. Kalau sini 6 cm, sini pun 6 cm. Sini lebar pun 6 cm. Sekarang, kamu kena cari isi padu kubus itu. Isi padu kubus. Bahagian tengah ni. Sini 6 cm. Lebar 6 cm. Tinggi 6 cm. Untuk cari isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjang darab lebar darab tinggi. Jadi untuk soalan nombor 1, kamu tulis isi padu kubus P darab L darab T. Panjangnya 6 cm. 6 cm. Darab dengan lebar 6 cm. Darab dengan tinggi. Tingginya 6 cm. Okey. 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Lepas tu, darab lagi dengan 6. 6 kali 6, 36. 36 darab dengan 6. Buat bentuk lazim. 36 darab 6. Okey. 6 kali 6, 36. Sini 6, sini 3. 3 kali 6, 18. Okey, 3 kali 6, 18. 18 tambah 3, 21. Dapat isi padunya 216 cm padu. Jadi untuk soalan nombor 1, isi padu kubus adalah 216 cm padu. Ingat, kubus
asal daripada bentuk segi empat sama. Kalau segi empat sama, semua sisi sama panjang. Jadi, untuk selesaikan soalan nombor 1 ni, kamu kena tengok acuan ini. Okey? Acuan ini kubus. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Okey. Jadi, panjang, darab lebar, darab tinggi. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Kira isi padu cuboid yang asal, iaitu yang ini. Okey, kamu kena cari isi padu untuk yang ini. Okey. Tengok dekat sini. Panjangnya 18 cm. 18 cm. Lebarnya 6 cm. Yang ini sama dengan yang ini. 6 cm. Okey. Tingginya 12 cm. Tingginya 12 cm. Kira isi padu cuboid yang asal. Okey, kamu kena kira isi padu untuk yang ni. Untuk cari isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Untuk soalan nombor 2, tulis isi padu cuboid yang asal. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, panjangnya 18 cm. Darab dengan lebar. Lebarnya 6 cm. Okey, lebarnya 6 cm. Darab dengan tinggi 12 cm. Okey, asal 12 cm. Tingginya 12 cm. Okey, sekarang ambil 18 darab dengan 6. 18 darab 6. 8 kali 6, 48. 1 kali 6, 6. 6 tambah 4, 10. 108. Yang ini darab dengan yang ini, dapat 108. 108 darab dengan 12. 108 darab dengan 12. Okey. 8 kali 2, 16. Sifar kali 2, sifar. Jadi, 1 dekat sini. 1 kali 2, 2. 8 kali 1, 8. Sifar kali 1, sifar. 1 kali 1, 1. Sifar, sifar, tambah 2 garis. Sini 6. 1 tambah 8, 9. Sini 2. Sini 1. Dapat 1296 cm padu. Jadi, isi padu cuboid yang asal adalah yang ini. Okey, jumlah isi padunya 1296 cm padu. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Adakah isi padu bongkah yang tinggal ialah 936 cm padu? Buktikan. Untuk soalan nombor 3 ni, kamu kena buktikan iaitu selepas kubus ini telah dikeluarkan, adakah baki isi padu bahagian ini sama dengan 936 cm padu? Untuk cari baki, kita kena buat operasi tolak. Untuk cari baki isi padu yang ini, jumlah isi padu asal tolak dengan isi padu kubus yang telah dikeluarkan. Jumlah isi padu asal tolak dengan isi padu kubus yang telah dikeluarkan. Selepas tolak, kalau dapat jawapan yang ni, jadi betul lah yang ni adalah isi padu bongkah yang tinggal. Kalau tak dapat yang ini,
yang ini bukan isi padu bongkah yang tinggal. Kamu kena buktikan macam itu. Jadi untuk soalan nombor 3 ni, kamu kena ambil jumlah isi padu tolak dengan isi padu kubus yang telah dikeluarkan. Kamu kena tengok, ada tak dapat jawapan ini? Kalau dapat yang ni adalah isi padu yang tinggal. Kalau tak dapat yang ni bukan isi padu bongkah yang tinggal. Sekarang, untuk soalan nombor 3 ni, kita kena rujuk balik soalan nombor 2 dan 1. Kita kena rujuk balik jawapan soalan nombor 2 dan 1. Okey. Nombor 3. Tulis isi padu cuboid yang asal, iaitu jumlah isi padu tolak dengan isi padu kubus. Isi padu kubus yang telah dikeluarkan. Okey. Isi padu kuboid yang asal nombor 2. Okey. Tengok jawapan nombor 2. Jawapannya 1296 cm padu. Jadi tulis 1296 cm padu tolak dengan isi padu kubus. Isi padu kubus sama dengan 216 cm padu. Okey, buat operasi tolak. Yang ini tolak dengan yang ini. 1296 tolak dengan 216. Sini 6 tolak 6, sifar. 9 tolak 1, 8. 2 tolak 2, sifar. 1. Dapat 1080 cm padu. Jadi, isi padu bongkah yang tinggal ialah 1080 cm padu. Jadi, yang ini bukan isi padu bongkah yang tinggal. Kamu tulis isi padu bongkah yang tinggal ialah yang ini, 1080 cm padu. Jadi, kita dah buktikan iaitu yang ini bukan isi padu bongkah yang tinggal. Okey, kamu kena buktikan macam itu. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Kawasan sawah yang diusahakan oleh Pak Ali adalah seperti gambar rajah berlorek. Soalan nombor 1. Kira keluasan sawah Pak Ali. Okey, yang ini berbentuk segi empat tepat kan? Kawasan berlorek ini adalah kawasan sawah yang diusahakan oleh Pak Ali. Soalan nombor 1, kamu kena kira keluasan sawah, iaitu kamu kena cari luas bagi kawasan berlorek ini. Untuk cari luas bagi kawasan berlorek ini, kamu kena cari dulu jumlah luas bagi segi empat tepat dan luas bagi segitiga. Cari jumlah luas segi empat tepat, cari luas segitiga. Untuk cari luas bagi kawasan berlorek, jumlah luas tolak dengan luas segitiga, kamu akan dapat luas bagi yang ni. Jadi, untuk soalan nombor 1 ni, kita cari dulu jumlah luas, iaitu luas segi empat tepat. Luas segi empat tepat, panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Luas segi empat tepat. Panjang darab lebar. Okey, yang ini sama dengan yang ini kan? Yang ini 15 meter.
Panjangnya 15 meter. Darab dengan lebar. Yang ini sama dengan yang ini. 12 meter. Okey. 15 darab 12. Tulis 15 darab 12. Okey. 5 kali 2. 10. Satu sini. 1 kali 2, 2. 2 tambah 1, 3. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Sifar, sifar, tambah. Okey. Sifar, 3 tambah 5, 8. Sini 1. 180 meter persegi. Okey. Jumlah 180 meter persegi. Sekarang, cari luas segitiga. Tulis luas segitiga. Untuk segitiga, 1/2 darab tapak darab tinggi. Tulis 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak. Okey, tapaknya 5 meter. Tapaknya 5 meter darab dengan tinggi. Tingginya yang ini, 12 meter. Okey. Pecahan darab dengan nombor bulat kan? Per dengan 1. Per dengan 1. Nombor atas darab dengan atas. Nombor bawah darab dengan bawah. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, per dengan 2. 1 kali 5, 5. 5 kali 12, 60. Okey. 1 kali 5, 5. 5 kali 12, sifir 12. 5 kali 12, 60. 60 per 2. Tukar jadi bahagi. 60 bahagi 2. Okey. Sifir 2. Tutup sifar ni. Sifir 2. 6 bahagi 2. 3 kali 2, 6. Tulis 3. 3 kali 2, 6. Sifar ni dekat sini. Jadi, luas segitiga 30 meter persegi. Sekarang, kamu kena cari luas kawasan berlorek. Jumlah luas tolak dengan luas segitiga. Jumlah luas tolak dengan luas segitiga. Jadi tulis luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek, jumlah luas 180 meter persegi tolak dengan 30 meter persegi. 180 tolak dengan 30. Sifar 8 tolak 3, 5, 1. Jadi jawapannya 150 meter persegi. Jadi untuk soalan nombor 1, keluasan sawah Pak Ali ialah 150 meter persegi. Iaitu kawasan berlorek ini 150 meter persegi. Ingat murid-murid, untuk soalan nombor 1 ni, untuk soalan macam ni, iaitu untuk mencari kawasan berlorek, kamu kena cari dulu jumlah luas segi empat tepat, cari luas segitiga. Untuk cari luas kawasan berlorek, jumlah luas tolak dengan luas segitiga. Kamu akan dapat luas yang ini. Okey murid-murid, soalan nombor 2 adalah
berapakah panjang tali air di sekeliling sawah Pak Ali? Untuk soalan nombor 2 ni, kamu kena cari panjang tali air di sekeliling sawah Pak Ali. Okey, tengok dekat sini. Ada tali air kan? Di sekeliling sawah ni, ada tali air. Kamu kena cari jumlah panjang tali air itu. Iaitu jumlah panjang di sekeliling bentuk ni. Kalau jumlah panjang di sekeliling bentuk bermaksud, kita kena cari perimeter. Okey, perimeter adalah pagar. Dekat sini, cikgu tulis pagar kan? Walaupun pagar, dekat sini tali air, walaupun berbeza, tapi konsepnya tetap sama. Iaitu kita kena cari jumlah panjang di sekeliling bentuk. Kalau jumlah panjang di sekeliling bentuk, kita kena cari perimeter. Untuk cari perimeter, kena buat operasi tambah. Jadi untuk soalan nombor 2 ni, kita kena cari perimeter yang ni kan? Yang ini. Okey, bentuk ini. Keluarkan bentuk ni. Okey. Dari sini ke sini, 15 meter. Okey, yang ini 13 meter. Yang ini 12 meter. Okey, yang ini, untuk cari yang ini, tengok yang ini. Jumlahnya 15 meter. Jumlahnya 15 meter. Untuk cari yang ini, jumlah 15 meter tolak 5 meter. Jumlah 15 meter tolak 5 meter. Sini adalah 10 meter. 10 meter. Sekarang, kena cari perimeter. Perimeter. Untuk cari perimeter, tambah semua. Okey? Tambah semua. Tulis 15 meter. Dah ambil kan? Potong. Tambah dengan 13 meter. Potong. Tambah dengan 10 meter. Potong. Tambah dengan 12 meter. Okey, potong. Okey. Ambil 15 tambah 13. 15 tambah 13. 5 tambah 3. 8. 1 tambah 1, 2. Yang ini tambah dengan 10. 28 tambah 10. 8 tambah sifar. 8. 2 tambah 1, 3. Yang ini tambah dengan 12. 8 tambah 2, 10. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Jadi perimeternya 50 meter. Jadi panjang tali air di sekeliling sawah Pak Ali adalah 50 meter. Kamu tulis panjang tali air di sekeliling sawah Pak Ali ialah 50 meter. Ingat murid-murid, kalau cari panjang di sekeliling bentuk ataupun panjang tali air di sekeliling sawah,
Okey, yang berbentuk macam ni kan. Jadi kamu kena cari perimeter lah. Okey, panjang sekeliling bentuk bermaksud kita kena cari perimeter. Perimeter adalah pagar, iaitu kena cari jumlah panjang di sekeliling bentuk. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing soalan nombor 6 di muka surat 233. Untuk selesaikan soalan A dan B ni, yang ini sangat penting. Okey, kamu mesti kena hafal yang ni. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ni. Kalau dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike. Dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.